وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا. رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا، وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا. تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا، وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا. نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا، فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا. نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا، فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا. رسول الله أسوتنا على المنهاج وصانا، لأجل الحق كم بذلا وكم قاسى وكم عانى، وكم قد ذاق في ألم من الإيذاء ألوانا. فلم يخلع ولم يخضع ولم يركع وما نال. رسول الله أسوتنا على المنهاج وصانا، لأجل الحق كم بذلا وكم قاسى وكم عانى، وكم قد ذاق في ألم من الإيذاء ألوانا. فلم يخنع ولم يخضع ولم يركع وما لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وصلى الله وسلم على القائل من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وعلى آله وصحبه ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله، وهي السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar, penonton, ibu bapa, saudara saudari, ikhwan akhwat yang dikasihi sekalian, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala lagi pada petang ini, petang hari yang mulia, petang hari Jumaat 16 bulan Rajab. Tak berapa hari lagi ataupun lebih kurangnya sebulan lebih lagi kita akan menerimakan bulan yang penuh dengan barakah, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Maka kita pada petang ini sama lagi pengajian kita, mengaji kita daripada kitab Syama'il Muhammadiyah bagi Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, yang mana pada hari ini kita akan sambung pada bab ataupun tajuk yang ke-48, dan juga kali ini, hari ini adalah kali yang ke-30, EP yang ke-30 ataupun perjumpaan halaqah kita kali yang ke-30, yang mana kita akan belajar tak beberapa bab lagi. Kita akan tamat daripada kitab yang sangat barakah ini, yang mana kita dah royak kata dalam kitab ini semuanya ada 55 tajuk, 55 tajuk yang hari ini kita akan belajarnya 48 dan juga 49 insya-Allah. Manakala tajuk yang ke-48 kita akan belajar pada hari ini bersangkut dengan khuluqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak Nabi. Akhlak Nabi, hari ini kita akan belajar akhlak Nabi, dan juga 49 iaitu haya, sifat malu ni. Malu Nabi ni, Nabi adalah seorang Nabi lelaki dan juga dia adalah orang yang sangat malu. Malulah. Jadi pendengar yang dikasihi sekalian,
babu ma jaa fi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang sakut dengan akhlak Nabi. Akhlak iaitu adalah adab. Sama ada adab kita seorang manusia lah, sebenarnya seorang manusia pasti beradab. Kena ada adab, sama ada dia agama Islam ataupun tidak beragama dengan agama Islam. Adab ni dia ada adab yang duduk dalam dan juga adab yang duduk luar. Adab yang duduk dalam tubuh kita seperti sabar, seperti malu, seperti hati yang baik, ataupun adab yang duduk luar, yang duduk keluar kita, iaitu seperti kita muamalah saing dengan orang dengan secara yang baik, kita kecek benar, dan juga kita muka yang senyum manis kepada orang lain, dan juga seterusnya. Tetapi ingatlah bahawa akhlak al-khuluq dalam bahasa Arab ni dia ada dua lah, seperti biasalah, ada akhlak yang molek dan juga ada akhlak yang buruk. Akhlak yang baik atau khuluq hasan, dan juga akhlak yang jahat, akhlak yang buruk iaitu khuluq sayyi, akhlak yang buruk. Dengan sebab itu Islam sangat menggalak kepada kita untuk kita berakhlak dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Banyak beberapa hadis yang Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Quran, dan juga Nabi SAW menggalakkan kita banyak hadis benar untuk kita berakhlak dengan akhlak yang mulia. Sehingganya tidak ada contoh yang baik di segi akhlak melainkan Nabi SAW. Tak ada. Mai kondai di Jepun to yang bab yang tidak tisut ni dan komarayan melainkan Nabi SAW. Ini adalah perkataan pendapatan yang Allah Subhanahu wa taala beri sendiri. Allah Taala puji Nabi sendiri. Bukan manusia mana-mana lah. Kalau kita habis tu kita duduk dalam dunia ni, kita nak baik ataupun kita nak akhlak mulia, Allah Ta'ala puji, ataupun Nabi puji, ataupun malaikat puji, ataupun orang para mukminin yang beriman puji kepada kita. Dan yang kita suka hanya nak bui kepada manusia mana-mana, jahat pun ataupun tak jujur pun dia nak puji kita. Tapi takkan yang mana Allah Ta'ala puji kita ni adalah benda yang salah. Allah Subhanahu wa taala telah memujikan kepada Nabi SAW di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya kamu sangat berakhlak dengan akhlak yang mulia, hai Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala puji Nabi, la'ala khuluqin azim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak Nabi ni Allah Ta'ala puji dalam Quran. Dan juga khija Nabi SAW yang diutuskan ataupun Allah Subhanahu wa taala hantarkan di dunia ini, salah satu khija nabinya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, liutammima makarimal akhlaq, untuk sempurnakan akhlak makarim yang mulia. Kerana sebelum Nabi SAW datang ataupun semasa jahiliyah pada dulu tu, Allah keburukkan akhlak yang buruk, benar-benar yang jahat, muamalat yang buruk. Kan petik sampan saing dengan cara yang sama ada dengan saing, sama ada dengan orang perempuan, sama ada dengan lelaki. Buruk ke yang banyak akhlak ataupun cara hidup yang punah itu banyak, sangat banyak. Dengan sebab itu Nabi SAW mari ni untuk nak baiki akhlak, orang panggil. Namun baikikan akhlak jadi sempurna lagi, cukup sempurna. Beberapa hadis yang Nabi SAW banyak, kalau kita nak angkat contoh, nak bagi contohnya, kata Nabi SAW adalah Nabi yang sangat menggalakkan songsem kita untuk kita ada akhlak yang mulia. Di antaranya hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. Nabi SAW bersabda, kata sesiapa pun yang dia beriman kepada Allah Ta'ala dan juga beriman kepada hari kiamat, kalau dia cakap kecek dengan percakapan yang khairan, yang baik, kalau Allah tak kuasa nak kecek benda yang baik, falyasmut aw liyasmut, untuk dia senyap. Sesiapa yang beriman kepada Allah Ta'ala dan juga hari kiamat, wilah mulia, wilah hormat kepada orang yang jadi jiran duduk tepi rumah dia, ataupun satu lafaz yang terakhirnya, wilah mulia kepada tetamu yang mari datang kepada dianya.
Ini salah satu hadis yang Nabi SAW suruh kita ada akhlak. Khususnya akhlak satunya dengan dalam perkataan kita, percakapan kita, kamput kita nak kecek dengan orang lain. Falyaqul khairan. Habis tu, di segi perkataan, apabila kita nak kecek dengan sesiapa pun, nak kecek dengan orang tepi kita, sayang kita nak kecek dengan ibu bapa kita nak kecek dengan sayang kita nak kecek dengan ibu tok guru, ustaz-ustaz kita, cikgu-cikgu kita, sesiapa pun yang kita nak kecek dengan dia, dua jalan sahaja. Satunya, kita kena kecek dengan kecek yang baik. Kalaulah kita tak kuasanya pertama, jalan yang kedua, pilihan yang keduanya, itu kita senyap. Kalau tak boleh nak kecek baik, senyap. Ini akhlak yang diajarkan oleh Nabi SAW. Habis itu mulut yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita ni bukan kata semata-mata kita nak kecek dak. Nak kecek gapo, tak ada fikir sikit habuk kata itu adalah benda yang khairan ataupun syarran, jahat. Tak mikir kawat dak. Mukmin adalah dua jalan bagi dia. Satunya kecek benda yang berfaedah, yang baik. Yang keduanya kalau tak kuasanya pertamanya, pilihan yang kedua itu ia senyap. Dan juga di antara beberapa hadis lagi seperti hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dalil salah satu cara yang kita nak cantikkan Islam kita ni. Jadi kita, setiap orang kita ni ada Islam dalam tubuh kita. Saya ada Islam dalam tubuh saya, ibu bapa sedang pendengar semua ada Islam di dalam jiwa ibu bapa. Setiap orang yang ada Islam dalam jiwa dia, kalaulah dia nak mencantikkan Islam yang berada di dalam tubuh dia, nak wawi comel, nak wawi cantik, nak wawi bagus, nak wawi sempurna Islam yang ada pada dia, di antaranya salah satunya tarkuhu ma la ya'nihi, tinggal benda yang tidak berfaedah kepada dia. Benda yang raisarat, tidak berfaedah. Dan juga di antara hadis laginya Nabi SAW satu kalinya hadis riwayat Bukhari, satu orang lelaki mari cari Nabi SAW, "Ausini ya Rasulullah, builah kamu wasiat kepada aku. Nak pesan apa kepada aku?" Mari cari Nabi. Nak minta wasiat daripada Nabi. Nabi jawab kata, "La taghdab, la taghdab." Faraddada miraran, la taghdab. Nabi SAW ayat satu patah je, jangan kamu marah, jangan kamu marah, jangan kamu marah. 3 kali yang Nabi SAW sifatnya, akhlaknya jangan marah kepada orang lain. Dan juga laginya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Takkan kamu beriman sempurna iman seorang daripada kalangan kamu sehingga dia kasih kepada saudara dia seperti mana dia kasih kepada dia sendiri, tubuh dia sendiri. Ini beberapa akhlak yang Nabi SAW tunjuk jalan kepada kita. Jadi kita nak belajar pada tajuk yang pertama ini sakut dengan akhlak. Akhlak yang kita nak usaha membaikkan diri kita ni, comel diri kita ni, akhlak mulia seperti mana yang dibuat contoh oleh Nabi SAW. Hadis yang pertamanya dalam bab ini, qala haddatsana Abbas bin Muhammad Ad-Duri, dengan sanad dia sampai kepada Kharijah bin Zaid bin Thabit, qala dakhala nafarun ala Zaid bin Thabit faqalu lahu hadithna ahadith Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qala madha uhaddithukum, kuntu jarahu fakana idha nazala alaihi alwahyu ba'atha ilayya fakatabtuhu lahu fakunna idha dhakarna ad-dunya dhakaraha ma'ana وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Daripada Kharijah bin Zaid bin Thabit. Kharijah ni anak kepada, dia tabi'in, dia anak kepada Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit adalah sahabat Nabi. Zaid bin Thabit ni adalah sahabat Nabi dan juga dia adalah orang yang tulis wahyu. Beberapa sahabat yang Nabi izin ataupun lantik dia untuk buat khijah tulis wahyu, di antaranya Zaid bin Thabit. Dan juga Kharijah ni dia anak kepada Zaid, sahabat. Dia cerita kata satu kali ada beberapa orang, Nafarun ni orang panggil satu kumpulan mari cari pak dia iaitu Zaid bin Thabit. Maka
tanya kepada Zaid, kata kepada Zaid, pak dia kata, hadithna ahadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hei Zaid bin Thabit, hei kamu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berilah, ceritalah hadis kepada aku yang mana kamu dapat dengar ataupun dapat tahu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So, apa saja hadis yang kamu ada di sisimu. Hei Zaid, apa saja hadis yang ada padamu, tolong cerita kepada aku. Makna kata hari ni aku mari carimu untuk nak dengar hadis Nabi, nak ambil hadis Nabi daripada Zaid bin Thabit. Maka Zaid bin Thabit tanya kepada dia, mereka kelik kata, "Madza uhaddithukum?" Nak aku cerita hadis gapo kepada kamu? Kerana aku ini banyaklah beberapa orang panggil kata banyaklah benda yang aku dengar daripada Nabi, benda yang aku belajar daripada Nabi, benda yang aku dapat tahu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang aku boleh nak cerita kepada kamu. Kerana aku ni jarahu, aku ni adalah orang yang duduk tepi rumah, wepek rumah dengan Nabi. Jiran mana kata orang duduk tepi rumah dengan Nabi SAW. Makna kata Zaid bin Thabit sangat ada hadis banyak lah, boleh nak cerita banyak lah kepada puak-puak dia yang mari cari Zaid bin Thabit ni. Soalan kata gitulah. Maka Zaid riwayat kata, fakana idza nazala alaihi alwahyu ba'atha ilaihi fakatabtuhu lahu. Setiap kali wahyu turun kepada Nabi, maka aku disuruh untuk aku tulis wahyu, catat wahyu itu kepada Nabi SAW. Fakunna idza dzakarna, dan juga kami apabila duk kecek benda-benda yang sakut dengan dunia, khijat dunia, Nabi SAW akan kecek sebut benda-benda yang sakut dengan dunia, juga ketakutan dunia, bahaya dunia. Apabila kami kecek sakut dengan akhirat, maka Nabi SAW sebut kecek dengan kami dengan hal-hal akhirat juga, gapo dia syurga, gapo dia neraka. Wa idza dzakarna at-ta'am, apabila kami kecek sakut dengan benda makanan, maka Nabi SAW kecek sakut dengan makanan juga. Fa kullu hadza uhaddithukum an Rasulillah, semua ni lah aku bercerita kepada kamu daripada Nabi SAW. Hadis ni nak tunjuk kepada kitanya, kita kecek sakut dengan moda. Orang kecek dengan, di antara salah satu akhlaknya, kecek betul peraden. Kalau lah orang kecek sakut dengan benda ni, kita kecek sakut dengan benda yang dia kecek. Bukan kata dia mau kecek sakut hal makan ni, kita pergi kecek dengan hal lain, hal kapal tubai, hal kata. Ini tak masuk cuk ataupun put, main terung peraden. Jadi salah satu akhlak yang kita dapat daripada syaitan ni, usahawi kita kecek dengan benda yang orang lain kecek. Betul dengan peraden ataupun tajuk dengan orang lain kecek. Walau bagaimanapun hadis ini adalah hadis yang dhaif. Kerana dalam sanad dia adalah Al-Walid bin Abil Walid, dan juga Sulaiman bin Kharijah ini pun majhul, dan juga Walid itu dhaif. Tapi akhlak ataupun orang panggil kata maksud hadis, makna hadis ini adalah benar, iaitu kita boleh amalkan, ambil dipakar di segi akhlak kita cakap dengan orang lain, kecek dengan orang lain, betul dengan maudhu' ataupun tajuk yang orang lain kecek. Hadis seterusnya 344. An Amr bin al-As qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqbilu biwajhihi wa hadithihi ala asharril qaum yata'allafuhum bidzalik. فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم فقلت يا رسول الله أنا خير أو أبو بكر؟ قال أبو بكر. فقلت يا رسول الله أنا خير أو عمر؟ فقال عمر. فقلت يا رسول الله أنا خير أو أثمان؟ فقال أثمان. فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني فلوددت أني لم أكن سألته. Hadis ni daripada Amr bin As, seorang sahabat Nabi lah. Dia cerita kata satu kali Nabi SAW pergi jumpa dengan satu kumpulan manusia, satu kumpulan kaum lah. Asyarrin nas, salah satu kaum yang jahat lah, mana kata yang teruk, yang jahat, yang teruk. Maka Nabi SAW cara kecek dengan mereka pun Nabi mulut yang cakap dengan mereka, kepada mereka, dan juga wajah muka Nabi SAW sendiri pun paling kepada mereka juga. Sehingganya selepas daripada tu Nabi SAW paling muka mari serta dengan kecek
perkataan kepada kecek pai juga, kecek serta dengan paling klik mari kepada Amr bin As. Sehingganya Amr bin As yang kata, sehingganya aku sangka bahawa Nabi SAW boleh jadi dia kira kata aku adalah sebaik-baik kaum. Tadi Nabi SAW terkecek dengan kaum asyaril kaum yang teruk lah, yang tak juh lah. Yang tak juh. Maka selepas daripada itu Nabi paling klik mari kepada Amr bin As. Siapakah Amr bin As seka kata, Nabi ni boleh mikir kata aku ni sebaik-baik kaum lah. Maka aku tanya kepada Nabi SAW, kata, ya Rasulullah, aku ni adakah baik ataupun Abu Bakar lebih baik? Nabi jawab kata Abu Bakar. Maka aku tanya kepada Nabi pula, adakah aku ni baik ataupun Umar lebih baik daripada aku? Nabi jawab kata Umar lebih baik daripadamu. Adakah aku baik ataupun Uthman lebih baik daripada aku? Nabi jawab kata Uthman lebih baik daripadamu. Falamma sa'altu Rasulullah, sehingganya Amr bin Auf jawab kata, dan juga setiap kali yang aku tanya kepada Nabi SAW, setiap kali tanya, mula-mula banding dengan Abu Bakar, yang kedua banding dengan Umar, yang ketiga banding kepada Uthman dengan Uthman, maka Nabi jawab betul-betul. Nabi tak mujamalah, dia panggil mujamalah, mengatakan Nabi tak ucai dak lah, tak seperita lah. Kalau kita kata hebat ke dak aku ni, kita akan jawab kata dia mau hebat mata dah. Tak. Nabi SAW kecek ataupun jawab mainikan ucai betul-betul benar-benar. Amr bin Auf jawab, tanya kata, adakah aku baik ataupun Abu Bakar baik? Nabi tak jawab kata munglah baik. Tak. Nabi tahu kata kedudukan yang sebenar adalah Abu Bakar lebih baik daripada Amr bin As. Falau waditu, sehingganya aku dapat kata Nabi jawab benar. Nabi tak mujamalah dak, tak ada aucai dak. Tak ada orang kata jawab untuk nak aucai dak. Jawab dengan benar sungguh, sehingga akhir sekali aku tak wani nak tanya lah. Aku tak wani nak tanya dah. Mana kata di sini kita kecek betul dengan hati, jangan, kalau bahasa Syiah panggil jangan seseng. Dan juga jangan mujamalah kecek untuk nak ambil hati sahaja dak. Kecek dengan yang benar sungguh, yang benar sungguh, hak mana afdal, hak mana afdal, tu. Hadis seterusnya 345, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin fama qala li uffin qat وما قال لي شيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيء كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. Hadis ini adalah hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim dan juga Imam Tirmizi dalam kitab Sunan dia, daripada Anas bin Malik, khada Nabi. Khada iaitu pengkhidmat kepada Nabi SAW. Anas kita kata, aku ni berkhidmat kepada Nabi selamanya 10 tahun. Tidak ada sekali mana yang Nabi SAW kecek uduh kepada Nabi, kecek uduh kepada Anas. Kecek muduh kepada Anas, ataupun tidak nampak Anas buat gapo, dan juga tanya buat apa, ataupun nampak Anas tinggal dak buat satu perkara, buat apa mu tinggal dak. Ni toke ataupun orang yang jadi caunai lah, orang yang jadi pemimpin ni, seperti Nabi tak tanya kata nampak Anas buat dak, Anas buat apa ni, dak lah. Ataupun nampak Anas dak buat apa mu tak buat Anas, supaya kita jekoh kepada anak kita, ataupun kita jekoh kepada anak kali kita tu. La ilaha illallah. Tak ada. Tak ada sekali mudah-mudahan kata 10 tahun kerja dengan Nabi, tak ada. Soalan buruk, cakapan buruk daripada Nabi SAW, tak ada. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqa. Anas yang kata adalah Nabi SAW ni adalah orang yang paling akhlak mulia sekali. La ilaha illallah. Aku tidak tepuh dengan khazan. Orang panggil kita pergi cuak, pergi tepuh, pergi pegang, atau pergi rasa kain. Khazan ni orang
orang panggil kata khazan, salah satu jenis kain lah. Wala hariran, hariran bahasa Sia orang panggil tapamai. Tepuh kain ni, tepuh kain ni, tidak ada kain, tidak ada apa yang lebih lemuk ataupun lembut lebih daripada tangan Nabi SAW. Tangan Nabi sangat lemuk. Fakana kaffuhu layyinah. Dan juga lebih lembut daripada kain setiap jenis kain lagi. La ilaha illallah. Wala syamamtu, dan juga aku tidak bau. Miskan. Jenis orang panggil jenis minyak wangi ataupun air bau. Jenis mana yang boleh lawan dengan bau peluh Nabi SAW yang sangat bagus, yang sangat bau sedap. Peluh Nabi ni sangat bau sedap. Tidak ada. 6 hal mana tak boleh lawan dalam dunia ni daripadaความหอมair peluh Nabi SAW. Mana kata di hadis ni kita dapatnya tak ada lah gijekah. Gijekah katanya apa dia ni? Ni mana kata tunjuk kata ada kekurangan lah. Ada kekurangan kuang berperang apa dak lah. Ataupun tanya kata cakap apa muak, apa tak wak gitu gini. Tak ada. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. 340 ni lagi daripada Anas. Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana 'indahu rajulun bihi atharus sufrah. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه فلما قام قال للقوم لو قلتم له يدعه هذه الصفرة. Hadis ni daripada Anas, cerita katanya annahu kana indahu rajulun, satu orang lelaki duduk di Nabi, maka rajulun bihi athar, lelaki seorang tu ada bekas bau, minyak bau sufrah yang mana buat daripada za'faran, bau sedap lah. Duduk atas baju dia, buah atas baju dia, ataupun di atas badan dia, badan dia. Qala wa kana Rasulullah, maka Nabi SAW ni cara dia ni adamul muwajahah bima yakrahuhu al-insan, lakinnahu sallallahu alaihi wasallam qad yaf'al dhalika iqtadathu maslahah. Tak ada lah Nabi SAW ni tidak paling muka kepada, tidak paling kepada apa yang dia benci. Tidak paling ke apa dia benci, tapi adalah beberapa Nabi SAW buat tu dengan sebab maslahat dia. Tapi nak kata Nabi tak kenal lah bau itu tu. Maka sehingganya selepas daripada tu falamma qama, sehingganya selepas daripada tu berdiri, kata kepada dia, kata kaum dia, law qultum lahu falam yuwajihhu sallallahu alaihi wasallam bidzalik wa inna ma amara ba'dal qaum ayyunabbihu. Nabi suruh lah kata ni ada bau, ada gitu gini lah, minyak bau. Maka Nabi jagalah. Nabi di sini dalam cerita ni nak kata Nabi tak ada orang panggil kata kecek dengan secara kerak hati, selalu dah. Misalnya kata kita mari pun kita ada seorang yang pakai baju, orang panggil baju bau kerak. Mari duduk dalam bersama dengan kita ya sudah, baju dia ni bau kerak ni, depan orang ramai malu orang panggil. Nabi tak buat gitu. Nabi buat alamat saja ya, tak paling tengok muka dia untuk ujian khabar kata ini adalah benar yang Nabi SAW tak sukalah. Benar yang Nabi SAW tak suka. Habis tu cara yang kita nak mencegahkan orang ni ataupun satu laginya tidak harus untuk kita nak mengaibkan. Aib ni makna apa? Memalukan orang lain. Tak. We punah mukanya, we malunya depan orang ramai, tak. Ini Nabi SAW. Pergi lagi hadis yang seterusnya 347. An Aisyah radhiyallahu anha qalat lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan wala sakhaban fil aswaq wala yajzi bis sayyi'ati sayyi'ah walakin ya'fu wa yasfahu. Hadis tadi ni, hadis yang pertama, hadis kita baca tadi riwayat Abu Dawud, sanad dia dhaif sikit, adalah hadis yang dhaif lah, kerana seorang dalam sanad dia nama Salam Al-Alawi itu adalah ulama hadis yang kata dhaif.
Hadis yang baru ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunan dia. Aisyah yang kata Nabi SAW ni lam yakun al-fuhsh, tak ada orang panggil tu sifat buruk lah. Sifat buruk, akhlak yang buruk ada. Fahishan ni orang mengata perbuatan yang buruk. Wala mutafahishan, dan juga sehingganya perkataan Nabi sendiri tidak buruk juga. Tidak yapkai, tidak merayat sam, dak lah Nabi ni. Sama ada dalam perkataan dia dak, ataupun dalam perbuatan dia pun tidak juga. Wala sakhaban fil aswaq, tidak seorang seperti Nabi yang suka akak suara kacak naun derah dak lah. Yarfa'u sautahu dak Nabi ni. Supaya orang dalam nak duk naun gimana dak. Nabi tak akak suara tinggi tempat tu. Kalaulah ada orang buat jahat kepada Nabi, Nabi tak balas klik dengan jahat dak. Wala yajzi bis-sayyi'ati sayyi'ah dak. Tapi apabila ada orang buat jahat kepada dia, adakah Nabi buat jahat klik kepada dia? Balas klik dengan secara yang jahat seperti dia buat kepada Nabi? Tak. Walakin ya'fu wa yasfahu. Tapi Nabi bermaaf. La ilaha illallah. Nabi SAW bermaaf. Faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Innahu la yuhibbul zalimin. Seperti Allah Ta'ala yang Al-Quran kata, sesiapa yang maaf dan juga baik, maka pahala dia itu tu adalah di sisi Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala tak suka orang yang sangat zalim. Ini Nabi lah. Habis tu Nabi pergi kepada Taif, kena pegang batu lah, berdarah lah, sampai kau nilih sampai kaki tu. Kena sari depan nusuk. Kalau Nabi ni boleh balas kelek malaikat yang kata ambil bukit, pergi kapek mati, hacul lebur before Taif tu. Nabi kalau Nabi sanggup mati habis juga. Tapi Nabi kata tak. Bahkan Nabi berdoa pula, Allahumma ghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunlah kepada kaumku, sesungguhnya mereka tak tahu. Ini nak kata sifat kemaafan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya lagi 348, Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadihi shay'an qat illa an yujahida fi sabilillah wala daraba khadiman wala imra'atan. Dengar sekalian manusia, sama ada tu lelaki, sama ada bapa, sama ada sesiapa pun. Aisyah banyak kata Nabi tak biasa godel dengan tangan dia, tak biasa godel gapo dengan tangan dia. Illa malaikat godel tu pakai tangan untuk nak godel ataupun nak buat zalim orang lain ni hanya dalam peperangan saja, dalam songkram saja, berdek untuk nak lawan dengan setru. Tapi kalau tanya kata Nabi biasa godel khodel kau nak percaya tak biasa. Nabi biasa godel orang tina isteri dia tak. Ning akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak baiki lah orang panggil tak. Fama kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'aliju al-akhta' bid-darb. Tak ada Nabi baiki dengan benar salah tu dengan godel, dengan tibuk, dengan piak dak. Barabba ashabahu tarbiyatan 'azimah. Nabi telah tarbiyah sahabat dia dengan tarbiyah yang bagus. Bihaitsu kana la yuwajihu ahadan bima yakrah bal yataghayyara wajhuhu faya'rifu ashabahu karahatahu bidzalik. Hak mana Nabi SAW tak suka, kadang-kadang Nabi tak godel lah, Nabi tak gapo, Nabi buat apa? Nabi orang panggil tak tunjuk muka yang boleh tahu sahabat dia kata benar ni Nabi SAW tak suka. Bukan kata sahabat buat satu perkara yang Nabi tak suka dah. Dan juga tak suka dah tu Nabi godel, Nabi marah, Nabi jekah dak lah. Nabi tunjuk muka saja ya untuk nawi sahabat khabar kata ini adalah benar yang Nabi SAW tak suka. Ini akhlak Nabi. Laginya daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muntasiran min mazlamatin zulimaha qat ma lam yuntahaq min maharimillahi ta'ala syai'. فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Nabi SAW, Aisyah yang kata aku tak biasa tengoklah Nabi SAW marah untuk nak benar diri saja dak. Nabi tak biasa marah untuk nak dia benar, nak benar dengan orang lain. Fama kana yaghdab li nafsihi aw yantasir, taklah marah untuk nak diri benar, taklah.
Nah, ma lam yantahak min maharimillah ta'ala syai' fa idza intaha min mahila syai' kana masyadda. Sehengganya kalaulah ada orang ada orang lain balah gapo, maka nak benar itu Nabi SAW sangat marahlah. Kalau adalah nak benar siapa kau buat benda haram, maka Nabi marah. Dan juga tidak ada dua perkara mana yang Allah Ta'ala Nabi pilih, melainkan Nabi pilih hak paling mudah sekali kalaulah itu tidak berdosa. Ada dua perkara, ikut Allah Ta'ala surah Nabi pilih, ikut nak boleh hak mana berlaku. Tapi Nabi pilih hak mudah sekali kalau hak mudah itu tidak mendosakan kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW tak ada lah pilih benda dua perkara tu. Yomlek, tak pilih satu benda lagi untuk pilih benda yang satu lagi, walaupun tahu dah kata benda itu dosa, tak ada lah tu Nabi. Kerana Nabi adalah orang yang sangat menjauhi daripada benda-benda yang dosa. Hadis 350 an Aisyah radhiyallahu anha qalat ista'dzana rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana 'indah faqala bi'sa ibnu al-'ashira aw akhu al-'ashira ثم أذن له فألان له القول فلما خرج قلت يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له القول فقال يا عائشة إن من شر الناس من تركه الناس أو وضعه الناس اتقاء fuhshihi. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan juga Imam Tirmizi dalam kitab Sunan dia. Jadi satu kali seorang lelaki mari masuk minta izin nak berjumpa dengan Nabi SAW. Mari minta izin, mari kepada rumah Aisyah lah. Minta izin nak berjumpa dengan Nabi SAW. Maka Nabi SAW izin. Masa tu Aisyah bersama dengan Nabi. Maka sebelum Nabi nak kecek dengan dia ni, Nabi bersik. Dah bersik dah dengan Aisyah. Kata Bi'sa ibnu al-Ashir, seorang ini adalah orang jahat lah, orang buruk lah, orang teruk lah, orang tak jujur lah mudah kata, orang jahat lah. Maka izin masuk hari. Maka apabila dia masuk hari ni, Nabi kecek dengan kecek pe yang sangat lemah lembut dengan dia. Dia ni adalah orang yang tak jujur, orang yang jahat. Tapi apabila Nabi izin masuk hari ni, Nabi izin dan juga masuk hari, Nabi kecek dengan kecek pe yang lembut. Allahu Akbar. Sehengganya sudah kecek dengan Nabi tu baik. Aisyah tanya selalu dah kepada Nabi, Nabi, kok mana kamu tak ada telah orang kata dia adalah orang yang buruk, orang yang jahat, tapi aku nampak mu kecek pe dengan kecek pe yang molek, yang bagus, yang lemah lembut dengan dia, kok mana? Aisyah, maka Nabi jawab kata, ya Aisyah, hei Aisyah, sesungguhnya orang yang paling jahat sekali adalah orang yang manusia lain tinggal, tak usah nak kecek, tak usah nak saing dengan dia, untuk nak selamat daripada kejahatan dia, keburukan dia. Di sini kita dapat apa akhlak Nabi-nya? Akhlak Nabi tidak balahkan, orang panggil kata walaupun orang jahat, bukan orang jahat yang mari kecek dengan kita, mari buat jahat dengan kita, bukan benar yang boleh tunjuk kepada kita kata kita boleh nak kecek jahat dengan dia, buat buruk kepada dia dengan tidak. Kalaulah kita ingat ceritanya, Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi Musa dan juga Harun, izhaba ila fir'aun innahu tagha, pergi cari Firaun. Firaun ni pia, Firaun ni adalah orang yang paling jahat sekali di atas dunia ni, yang mengaku jadi Allah, jadi Tuhan. Tapi pesannya Allah Ta'ala yang pesan kepada Nabi Musa dan juga Harun, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkara aw yakhsha. Hei Harun, hei Musa, apabila pergi jumpa dengan Firaun dah, haraplah kamu kedua kecek dengan kecek pen yang lemah lemuk, congput. Folk cha tang suang congput sôn thanaกับ Firaun ด้วยกับคำพูดที่นุ่มนวลอ่อนโยน. Tuhan tak suruh Nabi Musa dengan Harun kecek kasar dengan dia, tak. Kecek kasar dengan dia kerana Firaun ni jahat, tak. Allahu Akbar. Hari ni kita ada kecek kasar dengan anak kita ada kecek kasar dengan isteri kita ada kecek kasar dengan anak murid kita ada kecek kasar dengan saing kita ada kecek kasar dengan orang Islam yang jadi saudara seagama dengan kita. Sebab apa?
Adakah mereka lebih jahat daripada Fir'aun? Fir'aun yang jahat Allah Ta'ala perintah suruh kecek dengan secara lemah lembut lagi. Adakah saudara Islam kita hari ini yang kita kecek jahat, buruk dengan dia itu adalah dia lebih jahat daripada Fir'aun? Tidak. Apa kita kecek buruk dengan dia, kita kecek kasar dengan dia. Ini adalah akhlak yang menyalahi Al-Quran dan juga menyalahi hadis Nabi SAW. Pergi laginya, hadis 351 sangat panjang sikit. Daripada Hasan bin Ali qala al-Husain. Husain ditanya kepada Abi mengenai dengan sirah Nabi lah, cara Nabi duduk dengan orang yang ramai sahabat ni. Husain tanya kepada pak dia, Husain ni dia Husain bin Abi Talib. Husain bin Ali bin Abi Talib. Dan juga Hasan bin Ali bin Abi Talib. Husain tanya kepada pak dia Ali bin Abi Talib tentang akhlak Nabi apabila duduk ramai-ramai dengan sahabat dia. Balah mana? Maka dia jawab kata daimal bashar. Nabi ni manusia biasalah. Dan juga apabila duduk dengan orang dengan wajah muka yang orang panggil muka yang bagus, muka yang manis lah, muka molek lah. Sahlal khuluq, akhlak muda-muda, lemah lembut, dewi maaf. Dan juga muamalah dengan cara yang baik. Layyinul janib, tawadhu, tak ada membesarkan diri, tak ada. Laisa fi fadhin wala ghali, tidak orang panggil kerah. Kerah kasar dengan orang yang duduk tepi dia, sama ada cakap hati ataupun perbuatan, tak. Seperti mana Allah Ta'ala telah puji Nabi SAW dalam Quran kata, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Allah Ta'ala puji kata Nabi ni Allah sangat lemah lembut. Kalau kasar-kasar, kalau Nabi jadi pendakwah,ถ้า Nabi เป็นนักดาอีที่มีความแข็งกระด้าง kasar, nescaya ไม่มีใครที่อยากจะอยู่รอบข้างหรือเคียงข้างกับท่านนบีsallallahu alaihi wasallam. Tak ada pilihan, tapi Nabi cerak. Kalau Nabi kasar, kalau Nabi kerah, tidak lemah lemuk dengan orang yang duduk tepi, khususnya kepada sahabat, lari pergi orang lain, tak ada pilihan boleh terima. La ilaha illallah. Wala sakhab, Nabi tak naung suara kecek, tak naung lah. Wala fahash, tidak ada cakap perkataan ataupun perbuatan yang buruk. Wala ayyab, tidak mengaibkan orang lain, memalukan orang lain, tak lah. La ilaha illallah. Wala musyah, tidak kedekut, tak. Yataghafalu amma la yashtahi, cidik untuk nak pilih buat apa yang berfaedah, yang manfaat. La ilaha illallah. Wala yu'yisu minhu rajihi wala yutakhayyibu. Apabila ada orang mari minta gapo kepada Nabi, satu permintaan, la yuqabilhu bi kalamin yaj'aluhu ya'as. Tak ada jawab kepada orang mari minta kata tak ada lah. Nabi ni jawab, kalau ada orang mari minta, jawab dengan jawab yang wis semangat orang panggil. Kalau tak ada pun wis semangat. Bukan tahu orang putus asa, tak. Qad taraka nafsahu min thalas, tinggal di tubuh dia sendiri daripada 3 perkara. Satunya mirak. Mirak ni orang panggil terbalah dengan orang lain, khusumat. Wal ikthar, suka nak himpun harta dan juga benda yang sakut dunia sahaja. Wa ma la ya'nihi, dan juga jauh daripada benda yang tidak berfaedah. Syarat 3 perkara ni Nabi SAW tinggal. Wa tarakan nasa, dan juga tinggal daripada muamalah dengan manusia 3 perkara. Satunya tak ada kata buruk kepada orang lain, keji, kata jahat kepada orang lain, memalukan orang lain, tak ada. Tak ada buka aurat orang lain. Orang buka aurat ni mengata buka kesalahan orang lain, tak. Tak kecek melainkan apa yang harap untuk dapat pahala daripada Allah Ta'ala. Ini Nabi SAW, faiza sakata, apabila Nabi senyap daripada bayar, daripada mengajar, sahabat kecek pula. Nabi sudah kecek dulu. La yatanaza'una indahul hadis. Maksud Nabi dia kecek, tak ada kecek lawai dengan Nabi, tak. Wa man takallama indahu ansatu lahu hatta yafruq, apabila ada kecek
mereka pakai senyap sehingga sudah kecil sore. Nabi suka seperti mereka suka, Nabi suka seperti gapo dia suka. Nabi ni sabar dengan orang yang gharib, orang yang badawi, orang kampung lah. Apabila masuk mari buat gapo yang tak molek kepada Nabi SAW. Ini akhlak Nabi SAW. Hadis yang panjang. Dan juga hadis ini adalah hadis yang tak sahih lah. Hadis ni tawil, tapi hadis ni adalah salah satu sebab yang mendhaifkan juga lah, hadis dhaif. Gilaginya hadis 355 an Umar bin Al-Khattab anna rajulan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu ay yu'tiyahu faqala an-nabi ma 'indi shay'un walakin itta' alayya فإذا جاءني شيء قضيته فقال عمر يا رسول الله قد أعطيته فما كلفك الله ما لا تقدر عليه فكره النبي قول عمر. Hadis ni daripada Umar, cerita satu orang lelaki mari cari Nabi, minta benar daripada Nabi, minta pertolongan daripada Nabi untuk Nabi beri kepada dia. Maka Nabi jawab kata ma'indi syai', aku tak ada gapo langsung, tapi tak apalah, mengimiklah. Mengimik mu nak gapo gemik, dan juga mu pinya dulu, nanti aku ada, aku akan pergi bayar. Seolah kata gitulah. Maka Umar dengar, Umar kata Rasulullah, mu telah widah kepada demon ni yang mari minta mu ni. Dulu dia biasa mari minta dah, dan juga mu biasa beri dah. Apa mu kena buat apa yang kamu tak kuasa. Hari ni kamu tak ada, tak kena berilah. Seolah kata gitulah. Maka Nabi SAW tak suka manalah dengan cakap Umar tu. Kerana Nabi adalah pemberi, suka beri Nabi ni. Sehingganya seorang lelaki daripada Ansar bangun berdiri dan juga royak kepada Nabi kata, ya Rasulullah anfiq. Tak apa, berilah. Wala takhaf min dhil arshi, jangan takut daripada Tuhan arash lah yang akan nak jangan takut kata Allah Ta'ala nak beri kita susah, jangan takut, bui. Fatabassam, maka Nabi suka senyum. Fabihada umirtu, beginilah Allah Ta'ala, aku diperintah untuk bui, suka bui. La ilaha illallah. Nabi ni tak ada bui, ada semangat lagi nak bui. Kita ni ada dah mikir mikir pula atau nak bui kau tak sebui. La ilaha illallah. Itu Nabi SAW. Hadis satu hadis lagi yang kita tinggal tadi. Dua hadis kita tinggal. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yaqul ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'un qat faqala la. Tidak adalah tidak ada kali manalah kalau ada orang mari minta kepada Nabi, Nabi jawab kata la, aku saya widak. Setiap kali ada orang mari minta gapo kepada Nabi, Nabi beri, Nabi cari jalan untuk nak beri. La ilaha illallah. Hadis satu laginya an Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair. Ibn Abbas yang kata adalah Nabi ni adalah orang yang hati luah sekali. Dan juga tidak ada masa mana yang Nabi sangat hati luah melainkan bulan Ramadan. Sehingganya Jibril mari ngaji Quran dengan Jibril, jumpa dengan Jibril. Dan juga setiap kali jumpa dengan Jibril ni ngaji Quran sudah tu mari ni ajwada bil khair, hati luah untuk nak buat kebaikan lebih daripada anginnya pupuk lagi. Cepat. Ada orang minta pun beri, ada orang minta pun beri, orang minta pun beri. Hati yang sangat luah. Tak kaya Nabi tapi hati kaya. Hati yang kaya yang ada pada Nabi SAW. Satu laginya an Anis bin Malik qala kana Nabi SAW la yadakhiru syai'an li ghadin. Ada riwayat Sunan Nasa'i dalam kitab Sunan dia. Anas yang kata Nabi SAW tak taruhlah benda gapo untuk dia sendiri untuk esok dak. Kalau Nabi dapat bahaya gapo, Nabi ambil benda ni tak taruh kepada dia nak makan lama-lama, tak taruh untuk keluarga dia. Kalau tak taruh keluarga dia, tak ada taruh. Habis tu mari kadang-kadang tak ada gapo Nabi ni, mari cari nak minta pertolongan kepada Nabi, tak ada gapo nak beri. Kerana Nabi tak sipir, tak taruh. Apa untuk dia nak makan, untuk dia pakai tak. Tak. Hadis yang akhir pada bab tajuk ini anir Rubai' binti Muawidh bin Afra. قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر زغب فأعطاني ملء كفه حليا وذهبا. Hadis ni ada hadis sanad dia dhaif. Hadis sanad dia dhaif tapi cerita dianya Rubai' seorang perempuan pergi cari Nabi, bawa serta dengan wataman masak dengan juga timun bulu, bui kepada Nabi. Sehingganya Nabi SAW bui balah kheliknya,
dengan huliyan. Huliyan ni orang panggil perak dan juga emas. Wi balah kepada Rubai' binti Muawidh. Ya, Nabi balah kelik lah. Satu hadis lagi daripada Aisyah, hadis riwayat Bukhari, anna Nabi SAW kana yaqbalul hadiyah. Nabi terima hadiah. Nah, wa yusibu 'alaiha. Tapi setiap kali Nabi terima hadiah, Nabi balah kelik sama. Nabi balah kelik. Nah, wi kelik lah dengan harga yang sama. Gitulah. Habis kita daripada tajuk yang ke-48 mengenai dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sambung lagi sedikit lagi, lebih kurangnya 2 hadis mengenai dengan sifat malu Nabi. Nabi ni malu. Ma jaa fi haya'i Rasulullah sallam. Sifat malu Nabi. Kita mari tengok ya, sifat malu Nabi dia balah mana. Hadis yang pertama, 2 hadis saja dalam tajuk ni. Hadis yang pertama ni. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an min al-'adhra'i fi khidriha wa kana idza kariha shay'an 'arafnahu fi wajhihi. Jadi Abu Sa'id Khudri kata Nabi ni dia sangat malu lebih daripada anak dara yang duk laki tabir rumah dia lagi. Ni anak dara dulu lah. Anak dara dulu orang panggil. Anak dara pada zaman dulu ni malu. Nusuk dalam rumah, nusuk dalam tabir. Belakang tabir tak serupa dengan anak dara pada zaman kita sekarang learning lah. Anak dara zaman kita learning ni, sifat malu telah dipecah tubik daripada mereka dah. Pada zaman dulu ni, sifat malu balah mana? Duduk belakang tabir. Tak keluar daripada rumah mereka, berhajat saja. Dan juga apabila keluar daripada rumah, pakai dengan pakaian yang tutup aurat. Tutup tak saya kenal kata siapa. Tapi hari ni buku habis licing, siapa kau tahu bih kata, ini siapa. Ini sifat al-haya yang telah dibuai ataupun dicabut keluar daripada anak dara Islam kita pada zaman sekarang ni, akhir zaman. Nabi SAW asyadda haya'an. Lelaki jatah ni Nabi SAW jatah ni. Tapi sifat malu yang ada pada Nabi sebagai lelaki lebih banyak daripada sifat malu yang ada pada anak dara pada zaman Nabi dululah. Yang mereka sangat malu nusuklah ke tabir dia. La ilaha illallah. Zaman kita sekarang lah ni, hai ibu bapa yang dikasihi sekalian. Hari ni banyak mana kalaulah kita sebagai ibu, sebagai bapa, kita cek balah mana. Orang panggil kita tu kita beri kepentingan tara mana kepada anak perempuan kita apabila mereka nak keluar daripada rumah. Kita tengok, kita cek ke tak? Kita tahu ke tak? Soalan yang pertama kita tanya dulu, kata kita tahu ke tak kata anak kita ni nak tubik hari ni nak tubik gimana? Kalau nak tubik pergi ngaji misalnya, kata nak tubik pergi ngaji, kalau lah ngaji sekolah, kalau nak ngaji universiti Mahawisyalai, kita cek ke tak anak kita bulan tubik pergi tuking pakai ke tak? Ke kubung besar ke tak? Pakaian tutup aurat ke tak? Baju tu selamat ke tak? Adakah kita cek? Ini sebagai kerja orang yang jadi ibu dan juga bapa. Kalaulah kita sebagai orang yang jadi suami, tok laki kepada isteri ni, hari ni isteri kita nak keluar daripada rumah, adakah kita beri pentingnya dalam nak cek pakaian isteri kita? Ke kubung tutup aurat lagi, rambut timur ke tak? Kaki kedua tu bubuh tuking ke tak? Baju tu tangan panjang ke tak? Kerana tangan lengan orang perempuan itu adalah aurah, wajib ditutupkan, kalaulah buka adalah berdosa. Tuking jari kaki aurat wajib ditutup, kalaulah buka tak pakai tuking adalah berdosa. Rambut adalah aurat, wajib ditutupkan, kalaulah dibuka maka berdosa. Jangan kita faham pada hari ini kata kain kubung ni hanya letak atas kepala saja. Tak pasti kali kena katuk rambut kau tak tutup, rambut nak timur kau tak timur, tak pasti kali. Kerjanya, kewajipannya, duk faham katanya hanya letak atas kepala sahaja, rambut nak timur tak timur belah dia dah.
Habis tu kita ada royak sokmo kepada tok laki, hai sekalian tok laki, kita kasih kedak kepada isteri kita. Kita kasih kedak kepada isteri kita. Kita rasa cemburu kedak kepada isteri kita ni. Isteri kita yang pakai dengan pakaian yang tak tutup habis ni. Ataupun hari ni isteri kita yang duk berdacak dalam TikTok, duk berdacak dalam Instagram hari ni, dalam Facebook lah. Adakah kita cemburu? Adakah kita sayang kepada dia? Adakah kita kasih kepada dia? Ataupun kita tak kasih lah kepada dia? Kita tak ingatkah masa kita nak menikah dulu tu, kita cari duit belanja dulu tu, pia yang cari duit belanja, adakah orang yang yatel lain yang duduk dalam TikTok, yatel lain yang duduk Instagram, yang duduk tengok bini kita berdacak hari ni, ataupun kita seorang yang cari duit belanja pada hari tu? Adakah kita penipala? Adakah kita petia? Adakah kita patah kaki hari tu? Tok tua orang kata 300,000 ada lah. Kita tiap cari mutar untuk nak boleh duit belanja 300,000. Untuk nak boleh menikah dengan anak dia ni. Tapi hari ni apabila kita belanja 300,000, apabila kita akad nikah, kita sah dia jadi isteri kepada kita, kita jadi suami kepada dia, patutlah dia kena tutup aurat. Nak buka aurat hanya kepada kita sahaja, tetapi hari ni isteri kita buka aurat habis kepada sekalian manusia dalam dunia ni boleh tengok. Ini adalah benda yang kita kena muhasabah semula. Nabi SAW sangat malu lebih daripada anak dara yang duk nusuk pada zaman dulu ni. Zaman lain ni tak dah. Zaman lain ni anak dara kita duk mana? Dalam rumah. Ya, dalam rumah. Tapi dalam rumah pun duk berdacak dan juga turun video dalam rumah itu tu, turun dalam Facebook, dalam Instagram, dalam TikTok, macam-macam. Habis itu kita rasa kata hari ni orang betina sangat bebas dan juga sifat al-haya telah dibuat tu hari. Bahkan sifat al-haya adalah orang panggil tu mungkut. Mungkut ni orang panggil tu benda yang sangat berharga lah bagi orang perempuan. Tak tapalah hari ni kalau kita tengok nangsau cakawah duk tawah jangok sekali dalam dunia ini, apabila pia yang benar, hak cidik, hak jangok sekali, wi gapo? Wi mungkut letak tapala ni. Maha. Tapi hari ni al-haya, mungkut sebagai malu, sifat malu yang ada pada orang perempuan tu yang patut kena ada di atas kepala dia. Dia khabar kata dia pasti kena malu daripada nak dacak ataupun nak membukakan aurat kepada orang lain, khususnya kepada orang lelaki. Hari ini tidak ada dah. Di mana sahaja ada lelaki, di situlah anak dara kita hari ini nak telacak pergi campur gaul dengan orang lelaki. Di mana ada lelaki dalam nak di mana anak tina kita sanggup nak lacak hidup bersama dengan orang lelaki. Kerana al-haya qad yukhla. Sifat malu telah dibuat dah. La ilaha illallah. Tak ingat kau dulu anak kepada Nabi Syuaib, dua orang yang nak pergi cebok air di telaga. Sehingga di telaga itu tu penuh dengan orang lelaki yang mari cebok air juga nak buh klik pergi makan minum rumah dia tu. Anak tina dua orang, anak Nabi Syuaib tak berani nak masuk pergi capur gaul dengan orang lelaki. Sehingga Nabi Musa AS nampak tanya. Dia jawab kata, qala abuna syaikhun kabir, tua dah tak agak rafa kami dah. Kita kedua lah, anak tina dua orang kena mari mai. Buat apa dah gimek Nabi Musa nya? Buat apa dah gimek ai? Kerana kami malu nak pergi campur dengan lelaki. Nanti orang lelaki mai ai cebok ai sudah dulu, barulah kami nak gimek ai cebok ai klik kepada papa kami. Tu anak perempuan Nabi Syuaib alaihissalam. Anak perempuan kita balas mana hari ni? Jaga baik-baik ibu bapa yang dikasihi sekalian. Jaga baik-baik anak perempuan kita, didiklah dia, terbiahlah dia dengan sifat yang malu. Sifat yang malu, jangan kita lepas-lepas. Jangan kita lepas perang anak lepas mudah-mudah dak, jangan. Kena jaga. Kena pelihara amanah kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ni Nabi SAW ashadda haya'an min al-'adhra fi khidriha. Wa kana idza kariha syai'an 'arafnahu fi wajhihi. Apabila Nabi tak suka benar satu perkara, kami akan boleh tengok tahu selalu dah kata ni Nabi SAW tak suka. Hadis yang terakhirnya daripada Aisyah radhiyallahu anha,
Jawab kata ma nazartu ila farji Rasulillah SAW. Ataupun satu riwayat lafaz lagi ma raaitu farja Rasulillah SAW qattun. Adalah Aisyah yang kata aku tak biasa tengoklah kemaluan Nabi. Tak biasa tengok awak pek Nabi. Hadis Aisyah dhaiful isnad. Hadis ni adalah hadis yang dhaif kerana maula Aisyah dari salah satu orang dari hadis ni mubham, tidak dikenal. Tapi ada hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ceritakan Aisyah kata kuntu aghtasilu, aku ni biasa mani bersama dengan Nabi, mani sekali dengan Nabi, dengan batik yang tular ya. Gilir tangan pergi mari, pergi ambil pergi mari dah. Ni dia ayat di sini lah. Mana kata tak ada malu gapo lah. Malu dengan cara yang betul. Malu dengan cara yang betul. Kalaulah kebaikan jangan malu. Tapi yang patut kita malu iaitu benar-benar yang salah patut kita malu. Habis itu Nabi SAW kata, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kalau mu tak malu kepada Allah Taala, buatlah mu nak buat apa. Tak malu kepada Allah Taala, tak malu kata Allah Taala nak kira balas mana. Dosa kata dosa, wasapa tak malu, buat lagi. Mudah-mudahan kata hari ni, orang perempuan kalau mu tak malu untuk nak berdacak dalam TikTok, ataupun nak buka aurat, ataupun tak usah pakai pakaian yang tutup aurat, ataupun tak usah pakai kubung hijab, buatlah mu nak buat gapo. Kalulah tak malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kita pada hari ini, dua tajuk, masanya lebih kurang, maka kita agak kata sekadar ni dulu pada hari ini. Kita sambung lagi pada minggu depan insya-Allah. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah rabbana wa bil islam ahyana wa 'allamana bi an nabqa li dinillahi a'wana. تجمعنا بنور